Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Ridwan Shah bin Muhammad Dali. Saya Muhammad Syafiq Safiuddin bin Selamat 118085 akan membentangkan e-book tentang Fibonacci retracement. Okey, pada muka surat pertama saya telah sertakan nama-nama penulis iaitu saya sendiri Muhammad Syafiq Safiuddin bin Selamat, dan disertakan juga nama Profesor Madya Dr. Nur Adli Ridwan Shah bin Muhammad Dali sebagai penyelaras dan pemantau untuk pelaksanaan e-book ini. Okey, dan di bawah tu ada nombor ISBN dan ada rekod cetakan pertama iaitu Januari 2021 iaitu tahun ini, dan insya-Allah akan diletakkan di Perpustakaan Negara Malaysia. Dan hak cipta ini adalah terpelihara. Kepada siapa yang nak fotokopi atau rakaman atau mendapatkan buku ini, haruslah meminta izin daripada penulis atau Ultra Consulting Research dan Training. Okay, muka surat seterusnya disertakan dedikasi, iaitu dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani, iaitu Tuhan semesta alam. Sesungguhnya dengan izin dialah perkara yang rumit menjadi mudah dan segala masalah juga dapat diselesaikan dengan lancar, insya-Allah. Segala pujian juga bagi Allah saya ucapkan kerana dengan ilham dan petunjuknya saya dapat menyiapkan buku yang berkaitan Fibonacci retracement. Selawat dan salam tidak lupakan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan tauladan terbaik untuk umat manusia sepanjang zaman. Dengan susah payah baginda lah ramai umat manusia hari ini telah mendapat Islam. Tambahan pula baginda sentiasa menjadi motivasi kepada umat Islam untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Sehingga perhargaan juga kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Ridwan Shah bin Muhammad Dali, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat, atas ilmu yang telah dicerahkan, dan dengan bantuan beliaulah segala kekurangan dan kecacatan yang ada dalam karangan saya ini dapat disempurnakan. Sesungguhnya tajuk ini dikarangkan dengan harapan isi kandungannya dapat difahami dengan mudah oleh para pembaca, khususnya pelabur-pelabur yang masih baru dalam bidang saham. Semoga apa yang saya kongsikan ini menjadi asbab untuk saya mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Justru itu saya memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan dari segi ejaan dan kekurangan yang ada pada isi kandungan dalam penulisan saya ini. Hal ini kerana saya juga adalah manusia biasa. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Di bawah itu ada juga nama saya Muhammad Syafiq Safiuddin bin Selamat 118085. Muka surat seterusnya, muka surat 7, ada 3 gambar, iaitu gambar pengasas Fibonacci retracement iaitu Leonardo Pisano Bigolo yang dikenali sebagai Fibonacci, dan nama pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat Profesor Madya Dr. Nur Adli Ridwan Shah bin Muhammad Dali, dan gambar saya sendiri Muhammad Syafiq Safiuddin bin Selamat. Okey, maksudnya doktor boleh lihat ada isi kandungan. Ini antara isi kandungan yang terdapat dalam e-book ini, iaitu asal usul Fibonacci, maksud Fibonacci, nombor-nombor Fibonacci, jadual nombor Fibonacci, jenis-jenis Fibonacci, maksud retracement, konsep pada dasar penggunaan Fibonacci, contoh retracement, level-level Fibonacci retracement, swing high and swing low, cara-cara menggunakan Fibonacci retracement, contoh-contoh hasil lakaran mengikut Fibonacci retracement, kesalahan dalam menggunakan Fibonacci retracement, kesimpulan, dan disertakan juga rujukan. Okey, sebelum kita masuk lebih mendalam tentang Fibonacci retracement, eloklah kita tahu sedikit tentang asal-usul Fibonacci retracement. Okey, perkataan Fibonacci adalah satu perkataan yang diambil daripada nama seorang ahli matematik terkenal, iaitu Leonardo Pisano Bigolo yang dikenali sebagai Fibonacci, yang berasal daripada Republik Pisa dari Itali. Beliau dilahirkan pada 1175 dan meninggal dunia pada 1250. Dalam banyak karya atau hasil kerja yang beliau telah hasilkan, dan yang paling popular dan yang paling dikenali adalah Fibonacci number. Okey, apa itu Fibonacci? Fibonacci number, maksud Fibonacci number adalah gandaan dari urutan nombor bermula dari nombor kosong, iaitu nombor kosong, nombor kedua,
adalah 1 dan setiap nombor seterusnya adalah bersamaan dengan tambahan 2 nombor yang terdahulu pada urutannya sendiri. Okey, seperti yang kita tahu, Fibonacci ni adalah seorang yang suka menulis buku di mana salah satu buku yang terkenal juga yang menjadi tonggak awal penggunaan angka Arab adalah Liber Aci. Ilham ni adalah berpunca daripada satu permasalahan yang sering mengganggu pemikiran sihat kebanyakan ahli matematik, iaitu mengenai masalah arnab yang beranak pinak. Untuk menjawab persoalan ini, para ahli matematik memerlukan ketelitian dan masa yang panjang untuk berfikir. Masalahnya kita boleh lihat pada muka surat 13, iaitu berapa banyak pasang kelinci yang beranak pinak selama 1 tahun bila diawali dengan sepasang kelinci jantan dan betina. Kelinci ni sebenarnya arnab. Kelinci ni bahasa Indon. Saya ada SS daripada Blogspot. Dan arnab tersebut tumbuh dan menjadi dewasa dan kahwin setelah mereka berumur 1 bulan. Sehingga setiap bulan kedua, masing-masing arnab betina selalu melahirkan sepasang arnab yang baru. Kemudian Fibonacci telah menemukan nisbah yang cukup sering ditemui pada setiap bentuk benda yang ada di alam ini. Di mana dari permasalahan itulah telah timbulnya rasio 1 nisbah 1.618 atau 0.618 nisbah 1 yang lebih dikenali sebagai golden ratio. Okey, muka surat seterusnya boleh lihat nombor-nombor Fibonacci. Okey, kat sini kita boleh tengoklah macam mana terhasilnya nombor-nombor Fibonacci. Tadi seperti kita baca pada muka surat yang sebelumnya, Fibonacci number ni adalah nombor-nombor yang ditambah nombor yang asal dengan nombor yang sebelumnya. Maksudnya kalau sekarang nombor 1 dicampur dengan nombor sebelumnya, dapat nombor yang untuk seterusnya. Contoh kita boleh tengok, kita boleh lihat dekat bawah tu. Asalnya 0 campur 1 jadi 1. Lepas tu 1 campur 1 jadi 2. Lepas tu 1 campur 2 jadi 3. Lepas tu seterusnya. Nombor 2 campur 3 jadi 5. 3 campur nombor 5 yang seterusnya hasil tambah tadi tu. 3 campur 5 jadi 8 dan seterusnya nombor 5 campur dengan 8, iaitu 8 tu adalah hasil nombor yang sebelumnya juga. Campur-campur jadi 13 sampailah seterusnya. Dapat nombor hingga 987. Okey, seterusnya ini adalah jadual nombor Fibonacci, iaitu formula-formula cara pengiraan rasio dan level-level Fibonacci. Untuk zaman sekarang ni, masa sekarang ini, alhamdulillah sebenarnya telah memudahkan kita, telah banyak platform-platform yang memudahkan kita untuk trading, untuk kita menggunakan Fibonacci untuk kita mengaplikasikan fungsi Fibonacci retracement ini. Sebab sekarang ni dekat trading platform sudah siap-siap kira untuk kita plot Fibonacci di chart. Okey, seterusnya ada jenis-jenis Fibonacci. Ada 6 jenis, iaitu Fibonacci retracement, Fibonacci extension, zon masa Fibonacci, arca Fibonacci, kipas Fibonacci dan saluran Fibonacci. Okey, tapi untuk dalam buku ni saya hanya fokus kepada Fibonacci retracement. Okey. Apa maksud retracement? Retracement ni adalah pembalikan sementara yang berlaku ke atas harga saham tertentu dan ia biasanya bertentangan dengan trend semasa. Okey, tetapi retracement ni tak semestinya dia menunjukkan signal bahawa perubahan yang lebih besar akan berlaku. Sebagai contohnya, bila kita lihat pada carta harga saham yang uptrend, kita akan dapati bahawa ada penurunan kecil harga sebelum harga saham itu meneruskan kenaikan. Inilah yang kita panggil retracement. Konsep dasar penggunaan Fibonacci retracement adalah mencari peluang untuk membuat pembelian saham atau ketika harga berada di sekitar support. Sebaliknya, kita juga boleh mencari peluang untuk menjual saham yang kita sudah pegang itu ketika harga berada di sekitar resisten yang diperoleh
dari pemerhatian Fibonacci retracement. Okey, maksudnya fungsi konsep fungsi Fibonacci retracement ni, kita boleh guna Fibonacci ni untuk menentukan bila kita boleh entry untuk beli saham, atau bila kita boleh masuk untuk jual saham. Okey, terdapat satu strategi yang mirip-mirip dengan bounce trading. Bounce trading ni adalah salah satu strategi perdagangan juga. Okey, di mana pedagang akan menunggu pullback hingga ke area rujukan dan memerhati sama ada wujud atau tidak signal untuk beli atau jual. Okey, tahukah anda bounce trading? Bounce trading adalah situasi ketika harga memantul setelah mendekati batas support atau resistance. Ini yang kita panggil bounce trading. Sebagai pedagang yang masih baru seperti saya dan masih belum mempelajari signal beli maupun jual dengan lebih mendalam, kita sememangnya digalakkan menggunakan Fibonacci retracement untuk membantu membaca pergerakan harga saham. Okey, ini adalah contoh pattern signal untuk pembelian. Dan sebelahnya juga ada contoh untuk signal untuk melakukan penjualan. Okey, saya sertakan sedikit contoh graf graf candlestick yang menunjukkan uptrend dan downtrend, dan di sebelah ni kita boleh tengok contoh retracement yang berlaku. Okey, jika kita tengok kat gambar tu ada telah disertakan Fibonacci retracement, iaitu pada counter uptrend, di mana kita telah tarik Fibonacci retracement tu dari low high, dari swing low ke swing high, dan pada lorekan biru di bawah itu adalah support yang ditanda. Okey, ini pula contoh retracement pada graf downtrend. Dan retracement yang berlaku adalah songsang daripada retracement pada uptrend. Maksudnya tadi kalau counter uptrend, kita akan tarik Fibonacci retracement tu dari swing low ke swing high. Tapi kalau untuk downtrend, sebaliknya pula. Kita kena tarik dari swing high ke swing low untuk Fibonacci retracement, untuk menggunakan Fibonacci retracement. Okey, seterusnya, okey, jika lihat di graf ini adalah satu graf yang menunjukkan uptrend juga. Okey, di graf ini saya sertakan ada anak panah yang menunjukkan resistance dan support pada graf. Untuk Fibonacci retracement ni amat penting juga kita tahu di manakah support dan resistance. Jadi dengan adanya support dan resistance inilah yang menunjukkan kita sesuai untuk menggunakan Fibonacci retracement. Okey, level-level Fibonacci retracement ada 6. Yang utamanya itu 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100.0%. Okey, dengan level-level inilah para pedagang, tidak kira pedagang saham atau forex, jadikan sebagai rujukan untuk menentukan area support dan resistance. Tapi yang paling terkenal untuk level-level ini, dalam banyak level ini yang paling terkenal, yang sering digunakan oleh para pedagang, para pelabur, ialah level 38.2, 50 dan 61.8%. Biasanya pada salah satu daripada ketiga-tiga level ni sering menunjukkan signal beli atau jual dengan tingkat ketepatan yang cukup tinggi. Sebab itulah para pedagang memang keraplah guna level-level ini sebagai petunjuk. Okey, swing high dan swing low. Untuk menggunakan Fibonacci retracement, memang amat pentinglah kita kena tahu di mana swing high dan swing low pada harga saham, pada chart harga saham, pada graf harga saham. Saya kira kita menggunakan line cut ataupun candlestick. Okey, sebelah itu kita boleh tengok telah satu pattern yang telah ditandakan dengan swing high dan swing low. Okey, apa yang kita perlukan dalam
pergerakan pasar ketika uptrend adalah menarik Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Untuk graf yang uptrend saja. Uptrend kita tarik dari swing low ke swing high. Sebaliknya untuk sebelah ni adalah pattern untuk downtrend. Okey, untuk downtrend memang kita kena tarik dari swing high ke swing low. Okey, seterusnya adalah tentang cara-cara menggunakan Fibonacci retracement. Okey, secara ringkasnya untuk memahami konsep Fibonacci retracement, penunjuk ini akan menampakkan kawasan di mana pullback dapat berbalik arah menuju ke arah trend yang dan kemudian membantu mengesahkan entry point jika memakai strategi trading trend. Okay, maksudnya kat sini bila kita tarik Fibonacci retracement tu, level-level itu adalah level yang kebarangkalian akan berlaku pantulan harga pada setiap level itu. Mungkin dia akan memantul, contoh pada graf uptrend. Jika kita buat pada graf uptrend, kita tarik Fibonacci retracement, kita akan dapati harga dah naik, tapi dalam counter uptrend tu akan ada berlaku retracement. Dia jatuh sedikit. Bila dia jatuh sedikit tu, kita tengok dia kebarangkalian dia akan jatuh sehingga level-level golden ratio ataupun pada level-level yang ada lah. Mungkin dia jatuh pada level 50%, mungkin dia jatuh pada level 61%, 61.8% sebelum dia kembali naik. Sebab dia counter uptrend kan, kebarangkalian dia akan naik semula. Sebelum dia naik semula tu, dia akan jatuh ke level Fibonacci retracement tu dulu. Maksudnya dia akan retrace dulu sebelum dia pantul naik semula harga itu. Tapi bergantung jugalah jika ada signal-signal atau tanda-tanda confirmation yang menunjukkan harga tu akan naik semula. Jika berlaku rejection, mungkin jika berlaku rejection pada level tersebut, mungkin dia akan jatuh lagi lah. Mungkin dia akan berubah arah daripada counter uptrend ke counter downtrend. Kita boleh lihat dekat contoh sebelah ini. Contoh pertama ni adalah contoh harga saham, contoh graf candlestick harga saham AirAsia yang mengalami downtrend. Apa yang kita perlu lakukan adalah pertama, kita kena tanda dia punya swing high dan swing low. Seperti contoh seterusnya, contoh graf yang seterusnya. Saya telah petakan saya telah tandakan tak pada kawasan swing high dan bila kita dah dapat tahu di mana swing high dan swing low, bolehlah kita menarik Fibonacci retracement. Ambil tools Fibonacci retracement. Dan tarik dari swing high ke swing low sebab ini counter downtrend. Seperti yang kita tengok di slide yang sebelumnya, downtrend kita kena tarik dari swing high ke swing low. Bila kita dah tarik swing high ke swing low, kita akan nampak level-level, nombor level-level Fibonacci retracement di sebelah kiri. Di situlah kita akan tengok. Dalam contoh ini kita boleh nampak ketika downtrend itu, selepas saya dah tarik Fibonacci retracement, kita boleh nampak dalam counter downtrend ni, bila dia jatuh tu, dia naik sedikit. Ini pun dipanggil sebagai retracement. Maksudnya dalam counter downtrend, harga tengah jatuh kan? Akan terdapat kenaikan sedikit. Kenaikan sedikit ni, inilah yang kita akan panggil sebagai retracement. Dekat sinilah yang kita nak tahu kenaikan sedikit tu sampai level mana. Sama ada dia akan setakat ke level 38.2 atau dia akan menembusi dan pergi ke level 50% atau dia akan melepasi lagi hingga ke level 61%, 61.8%. Dalam contoh ini, kita boleh nampaklah retracement yang berlaku telah mencecah 0.618. Maksudnya telah sampai ke level 61.8%. Tetapi dia ada terlebih sedikit. Dia telah menembusi sedikit
telah melepasi separuh daripada level Fibonacci level 61.8%. Maksudnya retracement yang berlaku tu telah capai hingga ke pertengahan antara level 61.8% dan level 78.6%. Okey. Selepas dia dah menembusi level tu, dia dah sampai level tu, kita boleh lihatlah ada confirmation yang berlaku, iaitu telah wujud satu confirmation yang menunjukkan harga itu akan jatuh lagi dan lagi. Jadi seperti yang kita lihatlah, di mana memang di counter downtrend, selepas dah berlaku retracement tu, dia telah melakukan pembalikan semula, iaitu dia telah kembali menurun lah. Jadi memang kenalah ini pada counter downtrend. Jadi sebagai trader yang menggunakan Fibonacci retracement, pada ketika dia telah mendapat confirmation yang bahawa harga saham itu akan jatuh lagi lah, adalah waktu yang sesuai untuk kita menjual saham yang kita telah pegang, yang kita telah beli sebelum ni. Itu pada bila kita lihat pada retracement tu, setelah dia menembusi level 61.8%, dia dah melakukan pembalikan, dia nak jatuh lagi. Kita nampak di antara level 50% dengan 61.8% tu, kita dah nampak dah ada signal yang menunjukkan harga itu akan jatuh. Jadi ketika inilah sesuai untuk kita jual harga saham yang kita pegang untuk mengelakkan lebih banyak kerugian. Okey, di sini pula adalah contoh counter uptrend. Okey, ini adalah contoh counter uptrend pada company Axiata. Okey, seperti biasa, langkah pertama tandakan swing high dan swing low. Langkah kedua, kita ambil tools Fibonacci retracement dan kita tarik dari swing low ke swing high. Sebab ini counter uptrend. Macam tadi downtrend. Downtrend kena swing high ke swing low. Tapi kalau uptrend kena swing low ke swing high. Okey, kita tarik pada counter downtrend ni. Okey, bila kita tarik tu, kita boleh tengok contoh dalam ni. Okey, di mana bila kita tarik tu, di mana kita boleh nampak satu retracement yang berlaku kat sini. Okey. Di sini swing low. Kita tarik ke swing high. Selepas swing high tu, dia ada berlaku retracement. Okey, level kita nak tengok retracement yang berlaku tu sampai level mana. Okey. Bila kita tengok bila selepas kita dah tarik Fibonacci retracement, kita nampak rupanya retracement yang berlaku tu sekadar sampai hingga ke level 23.6%. Dan alhamdulillah telah nampak signal yang menunjukkan harga ini akan kembali naik. Okey. Ketika inilah sesuai untuk para pedagang masuk untuk membeli. Dan seperti yang kita lihatlah, memang betul harga itu naik tinggi dan lebih tinggi. Okey, akan tetapi kita sebagai trader, kita sebagai pedagang kena amat ambil berat dan kena terima apa yang berlaku ketika Fibonacci apabila kita telah menggunakan Fibonacci retracement. Maksudnya apa yang kita anggarkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita target tak semestinya akan tercapai walaupun kita dah menggunakan Fibonacci retracement. Sebab kadang-kadang bila kita gunakan Fibonacci retracement ni, boleh jadi dia akan berpaling tadah. Dia level-level ni takkan menuruti apa yang trend saham ni.
bila kita dah buat Fibonacci retracement tu, dia belum tentu akan menuruti level-level Fibonacci retracement yang kita dah buat. Okey, seperti gambar yang kita boleh lihat ni. Okey, ini adalah counter downtrend yang sedang membuat pullback atau retracement ikut semua langkah-langkah seperti sebelum ini. Okey, dan tunggu untuk market sampai ke golden ratio. Okey, pastikan kita telah membuat pengurusan risiko terlebih dahulu. Pengurusan risiko ni amat penting. Kita kena uruskan kewangan kita untuk melakkan lebih banyak rugi yang kita akan hadapi. Okey, seperti contoh downtrend ni, maksud saya harga saham yang kita tengok ni, maksud saya harga saham yang tak menuruti level-level Fibonacci retracement ni ialah, okey, bila kita tengok contoh dekat graf ni, harga saham ini adalah downtrend. Dan bila kita lihat ada retracement. Bila kita tengok retracement yang berlaku tu, kalau ikutkan bila downtrend, selepas retracement dia akan jatuh lagi. Tapi yang ni dia tak jatuh. Maksudnya dia dah tak menuruti level-level Fibonacci retracement. Maksudnya dia dah berpaling tadah, dia dah bertukar arah. Di mana selepas retracement yang berlaku, ada satu signal yang menunjukkan counter ni akan naik. Harga saham dia akan menunjukkan kenaikan lagi. Jadi seperti kita tengok gambar yang seterusnya, memang betul. Dia selepas menembusi level 50% itu, dia harga saham tu dah tak dapat bertahan. So pasaran pun telah break ke semua level-level Fibonacci retracement. Dan dia dah tak jadi counter downtrend lah. Dia dah kembali ke uptrend. Dia dah menunjukkan uptrend. Jadi situasi seperti ini biasanya berlaku sebab dia pergerakan trend ni yang sudah sampai ke penghujungnya dan pasaran mula berubah arah. Maksudnya downtrend tu dia dah sampai ke penghujungnya. Maksudnya tamat dah counter downtrend dan tiba masanya untuk dia kembali uptrend. Okey, sebelah ni adalah gambar-gambar ni adalah contoh cara nak dapatkan tool Fibonacci retracement tu dekat TradingView. Okey, gambar pertama tu kita boleh lihat bila kita masuk dekat bahagian chart dekat TradingView, kita pergi dekat bahagian kiri sekali ada barisan tools-tools yang disediakan. Okey, pergi kepada anak panah yang saya tunjuk. Okey, bila kita tekan dekat situ akan keluar banyak senarai tools yang ada. So kita pilih Fibonacci retracement. Bila kita dah pilih, kita terus pergi ke graf kita, graf candlestick kita. Kita tengoklah kalau downtrend, tarik seperti yang kita bincangkan tadi, tarik dari swing high ke swing low. Kalau uptrend, swing low ke swing high. Okay, ini adalah contoh lakaran, contoh hasil lakaran Fibonacci retracement. Selepas kita menggunakan Fibonacci retracement, kita dah tarik Fibonacci retracement. Okay, gambar retracement area. Okay, macam ni, macam gambar pertama ni adalah untuk contoh uptrend. Okay, tarik dari swing low ke swing high. Yang sebelah ni downtrend, swing high ke swing low. Dan bawah sekali pun sama, dia uptrend, swing low ke swing high. Jadi inilah bentuk dia. Okay. Apabila kita menggunakan mana-mana indikator ataupun terutama sekali Fibonacci retracement lah, kita memang tak akan lari daripada kesalahan-kesalahan dan kesilapan ketika menggunakannya. Okey, saya senaraikan ada 3 kesalahan dalam menggunakan Fibonacci retracement yang mesti kita hindari. Okey, yang pertama, tidak mengabaikan trend jangka panjang. Okay, sebagai pedagang, kita tak harus meninggalkan trend jangka panjang. Memang amat penting kita kena tengok trend-trend yang untuk jangka masa panjang. Kita dianjurkan untuk selalu memeriksa trend yang terjadi pada time frame sekarang dengan time frame yang lepas ketika menggunakan Fibonacci retracement. Contoh hari ini adalah 23 hari bulan. Contoh hari ini adalah 4 hari bulan. Kita kena tengok yang trend semalam punya dan
atau 2 hari sebelumnya atau kita boleh ambil seminggu. Kita kena tengok trend tu. Macam mana trend tu sebenarnya? Adakah trend yang kita pada mulanya kita tengok uptrend tapi sebenarnya dia adalah dalam counter downtrend atau atau trend yang kita tengok tu pada awalnya downtrend adalah di dalam counter adalah dalam graf yang uptrend. Ini amat penting. Memang masa mula-mula kita tengok dalam jangka pendek, kita tengok counter tu harga saham tu dia uptrend. Tapi rupanya dia sebenarnya dalam graf yang downtrend. Ini amat bahaya. Sebab tu amat penting untuk kita tengok trend jangka masa panjang. Contoh kat sebelah ni, contoh harga saham Pos Malaysia. Okay, contoh. Contoh yang kita boleh lihat. Kita tengok di sini uptrend. Tapi pada sebenarnya dia adalah counter yang downtrend. Maksudnya dia dari yang atas, dia jatuh, dia naik. Ini sebenarnya adalah retracement untuk jangka yang panjang. So, ini boleh kata retracement yang berlaku, lepas tu dia jatuh. Jika kita menarik Fibo untuk tempoh masa panjang, adalah sangat mungkin kita akan masuk sell setelah level support Fibonacci telah menembusi 38.2%. Di mana dekat sini. Bila dia dah naik, jatuh kat sini, kemungkinan memang kita akan dah sell dah kat sini. Tapi disebabkan kita patuh pada Fibonacci retracement dan kita pun tengok pada jangka masa pendek sebenarnya macam ni, rupanya harga tu telah makin jatuh. Seperti yang kita lihat kat sini adalah signal yang menunjukkan memang dia teruk. Dia memang akan jatuh lagi teruk. Tadi support dekat sini, sekarang dia telah menembusi support ni, dia dah makin jatuh. Dia dah lepas daripada support ni, dia dah jatuh. So memang menunjukkan lagi teruk lah. Maksudnya amat bahayalah untuk para pedagang jika tak ambil keputusan untuk menggunakan jangka masa pendek. Maksudnya kita kena ambil jangka masa panjang. Counter ni sebenarnya downtrend. Dia dari atas, rupanya yang uptrend yang kita nampak ni adalah retracement untuk counter uptrend yang jangka masa panjang. Rupanya uptrend yang kita nampak ni adalah retracement yang berlaku untuk downtrend punya graf, di mana dia akan jatuh lagi. Jadi kita kena buat keputusan yang bijak lah untuk menjual dengan lebih awal dan pastikan kita tengok time frame yang sebelum-sebelumnya. Kita kena tengok untuk jangka masa panjang. Betul ke counter yang uptrend ni adalah dalam counter yang uptrend jangka masa panjang? Adakah uptrend yang kita tengok ni adalah sebenarnya uptrend yang berada dalam downtrend jangka masa panjang? Yang ini kita amat penting untuk ambil tahu sebagai pedagang. Okey, yang kedua adalah mengabaikan indikator lain ketika menggunakan Fibonacci retracement. Okey, walaupun kita menggunakan Fibonacci retracement, kita tak boleh abaikan indikator lain. Antara indikator yang paling sesuai untuk digunakan seiring dengan Fibonacci retracement adalah yang jenis oscillator seperti MACD, stokastik atau RSI. Okey, seperti contoh ni saya gandingkan Fibonacci retracement dengan indikator MACD. Okey, dengan bantuan indikator lain juga, dia amat penting kerana sebab kita dapat kukuhkan lagi pengesahan harga saham yang akan menaik kembali.
Maksudnya bila kita dah tarik Fibonacci retracement, kita dah target pada level-level tertentu dan dia dah sampai level-level itu, lepas tu kita nak tengok confirmation signal yang ada untuk kukuh lagi betul ke signal tu menunjukkan dia akan uptrend semula, dia akan naik semula harga tu atau tidak. Oleh itu kita kena tambahlah indikator ni untuk confirmkan, untuk kukuhkan lagi. Betul ke seperti yang kita tengok dekat Fibonacci retracement tadi? Betul ke signal yang kita nampak tu dia memang nak menunjukkan kenaikan? Sebab itu penting kita kena tambah indikator lain untuk kukuhkan lagi, untuk confirmkan, untuk kuatkan confirmation signal kenaikan yang akan berlaku. Jadi bila kukuhnya signal ini, barulah kita boleh buat entry untuk buy. Okey, yang ketiga, kesalahan yang sering dibuat oleh para pedagang ialah menggunakan time frame yang terlalu kecil, yang terlalu rendah. Secara logiknya memang kita tak digalakkan untuk guna time frame yang sangat rendah seperti 1 minit. Kalau ada 1 saat, lagilah teruk. Memang amat tak digalakkan. 1 minit pun tak boleh, apatah lagi 1 saat. 3 minit, 5 minit, 15 minit. Ini adalah time frame yang sangat kecil. Jadi sebagai trader, eloklah kita ambil time frame yang tinggi sedikit. Paling kurang pun 1 jam atau 4 jam. Dan nak lebih selesa, kita ambil 1 hari. Okey, dalam contoh yang saya tunjuk tu, kita boleh lihat kita boleh lihat ini adalah contoh candlestick yang menunjukkan time frame yang rendah. Maksudnya satu candlestick ni dia menunjukkan 1 minit. Ini adalah amat tak baiklah sebab kita guna time frame yang sangat rendah. Apa keburukan time frame yang sangat rendah ni sebenarnya ialah bila kita gunakan time frame yang sangat rendah, bila kita gunakan time frame yang sangat rendah, apa yang kita gunalah indikator apa sekalipun atau kita gunakan Fibonacci retracement terutama sekali, kita memang akan tertipu dengan signal-signal yang ada. Sebab time frame-nya terlalu kecil. Kita tak dapat mengesahkan betul ke retracement yang berlaku. Betul ke kat sini dia punya swing high, swing low, dan betul ke harga saham akan naik semula atau jatuh semula. Memang amat sukar untuk ditentukan bila kita guna time frame yang sangat rendah. Jadi sebab itulah kita tak amat perlu elakkan daripada time frame yang sangat rendah. Kita kena gunakan time frame yang tinggi sedikit daripada ini. Kita paling kurang lah kita main 1 jam. Ini sangat berisiko lah, memang sangat tidak efektif oleh para trader. Kita tak boleh gunakan time frame yang kecil macam ni. Kita gunakan yang lebih tinggi. Kita kena gunakan time frame yang lebih tinggi untuk memastikan Fibonacci retracement kita guna tu adalah tepat dan efektif. Okey, kesimpulannya Fibonacci retracement adalah satu indikator yang sangat mudah sebenarnya untuk kita gunakan, tapi menjadi rumit jika pelabur tidak mahu mempelajarinya. Jadi sebagai pedagang amat penting kita untuk menuntut ilmu perdagangan. Kita kena belajarlah banyak benda tentang perdagangan, tak kiralah indikator apa sekalipun, tidak kiralah kita nak belajar teknikal tentang teknikal analisis saja atau analisis saja, belajarlah apa-apa sekalipun. Sebab dengan belajarlah, dengan mempelajarinya lah yang akan membantu kita untuk berjaya dalam dunia perdagangan. Ilmu perdagangan itu amat penting. Jadi okey, pada muka seterusnya dan yang terakhir ialah rujukan-rujukan yang saya rujuk untuk menghasilkan e-book ini. Terdapat 7 rujukan dan semuanya daripada website dan hanya satu saja yang daripada e-book
Ibu Dr. Profesor Nur Ali, Profesor Madya Dr. Nur Ali Nurwansyah bin Muhammad Dali. Saya ada beli satu ibu dia dan saya ada rujuk sekali daripada ibu tu, dan selebihnya adalah daripada website daripada internet, daripada Google. Okey, itu saja, sekian daripada saya. Maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dan tersalah bahasa, dan itu saja presentation yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.